Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, syukur Alhamdulillah kerana kita dapat bersua pada sebuah majlis bual bicara yang sangat bermanfaat saya kira pada hari ini. Walaupun majlis pada hari ini dijalankan secara atas talian, tetapi ia bukanlah satu cabaran untuk kita semua pada hari ini. Hadirin yang sekalian, tajuk bual bicara kita pada hari ini ialah isu perundangan iaitu berkaitan dengan aktiviti cyber. Terlebih dahulu, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya Aina Maria binti Mawardi dan saya merupakan pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Teknologi Multimedia Universiti Utara Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya memperkenalkan 4 orang panel yang saya jemput khas untuk majlis kita pada hari ini. Baik, ahli panel kita yang pertama saudari Alina Rahimi, iaitu alumni pelajar Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Universiti Utara Malaysia. Apa khabar saudari? Baik, terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya, saudari Aisyah Faradiana, pelajar Ijazah Sarjana Muda Komunikasi di Utara Malaysia. Semangat saudari. Sudah bersediakah anda? Ya, Alhamdulillah sudah bersedia. Alhamdulillah, baik. Panel kita seterusnya ialah Siti Nazirah binti Syafiee, iaitu pelajar Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Universiti Utara Malaysia. Selamat datang saudari. Selamat datang, terima kasih jemput saya pada malam ini. Sama-sama. Dan yang terakhir, satu-satunya kumbang yang saya jemput untuk majlis kita pada hari ini iaitu saudara Muhammad Ashraf, iaitu Presiden Inasis Bank Rakyat. Apa khabar saudara? Ya, khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana mengundang saya untuk program malam ni juga ya. Baiklah hadirin, Revolusi Industri 4.0. Sebut sahaja frasa ini ianya jelas membuktikan bahawa kehadiran teknologi baharu telah banyak mengubah aspek kehidupan kita. Sehubungan itu, kepesatan teknologi ini sedikit sebanyak telah menjadi cabaran kepada semua negara supaya terus melakukan perubahan agar seiring dengan perkembangan semasa. Revolusi industri fasa keempat ini berteraskan kepada beberapa elemen penting seperti artificial intelligence, sistem perkomputeran, sistem digital dan juga sistem keselamatan cyber. Dan tidak ketinggalan juga rangkaian internet. Internet merupakan satu perkara penting pada masa kini sama ada dalam bidang pendidikan, komunikasi maupun perniagaan. Jika kita lihat, internet sangat membantu kepada semua lapisan masyarakat. Namun begitu, adakah kita sedar akan keburukan internet? Internet yang disalahgunakan boleh membawa padah. Dan hadirin, inilah yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu isu-isu yang berkaitan dengan jenayah aktiviti cyber. Dan untuk itu, saya persilakan saudari Alina Rahimi untuk mengupas isu ini berkaitan dengan kes-kes aktiviti jenayah cyber. Silakan saudari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka topik kita pada hari ini, seeloknya saya menyentuh sedikit maksud jenayah cyber sendiri. Menurut Mr. Dr. Parker, seorang penyelidik di dalam jenayah komputer dan keselamatan, beliau berkata jenayah cyber ni adalah tindakan yang disengajakan dan dikaitkan dengan komputer dengan cara apa sekalipun dan menyebabkan menderita atau boleh menyebabkan kehilangan ataupun kerugian. Okay, terdapat 4 isu jenayah cyber utama iaitu bully cyber, pornografi, email phishing dan pembelian secara dalam talian yang semakin menular di Malaysia. Jadi, jenayah cyber yang pertama adalah bully cyber. Bully cyber ni adalah satu kejadian yang menjadi kebiasaan dalam kalangan pengguna cyber. Seolah-olah tindakan tersebut telah menjadi satu rutin saji bagi mereka dan sememangnya sukar untuk dikawal. Merujuk kepada portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, cyberbully ini merupakan tindakan menyerang, memalukan ataupun menimbulkan ketakutan melalui media elektronik seperti pesanan teks, SMS, email, media sosial, telefon bimbit atau permainan dalam talian. Isu jenayah cyber kita yang seterusnya adalah pornografi.
Menurut Thomas, pornografi ni adalah tindakan melihat orang lain sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Secara amnya, pornografi merujuk kepada bahan bertulis ataupun visual yang merangsang keinginan seksual dan menggoda pemerhati ataupun pembaca itu sendiri. Aktiviti ini amat membimbangkan, lebih-lebih lagi jika golongan mudah terpengaruh. Seterusnya, email phishing. Phishing ni bertujuan untuk menipu orang lain melalui email untuk mencuri maklumat peribadi seseorang. Phishing email data biasanya kelihatan seperti email daripada organisasi yang terkenal dan meminta pengguna untuk memberikan maklumat peribadi mereka seperti nombor kad kredit, nombor akaun ataupun nama masuk atau lebih dikenali sebagai username dan kata laluan. Di Malaysia, kebanyakan serangan phishing ditujukan kepada pengguna bank internet dan caranya adalah dengan mendapatkan maklumat kewangan mengenai mangsa. Salah satu cara penjahat pancingan data memperoleh maklumat peribadi pengguna. Mereka akan mengarah pengguna untuk melayari laman web yang kelihatan seperti laman web perbankan internet yang sah. Tetapi sebenarnya laman web itu adalah palsu. Apabila pengguna mengisi maklumat peribadi mereka, penjenayah cyber dapat memperoleh maklumat tersebut untuk mengakses akaun perbankan dalam talian mereka dengan mudah. Dan akhir sekali jenayah cyber adalah pembelian atas talian. Menurut tinjauan statistik kes jenayah cyber 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Cyber Security Malaysia, sebanyak 9 insiden cyber utama dilaporkan sekitar tahun lalu. Di antara 9 insiden tersebut, kes penipuan dalam talian adalah kes yang paling tinggi terhadap pengguna di Malaysia pada tahun 2019. Dalam era globalisasi sekarang, transaksi dalam talian telah menjadi fenomena bagi para peniaga kerana penjualan dan promosi transaksi dalam talian sangat mudah dan cepat. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin menjana wang dengan cepat telah menyalahgunakan cara ini. Hal ini telah menjadikan peniaga, terutamanya golongan muda yang ingin menjana pendapatan dalam talian sukar untuk dipercayai. Jadi saya serah semula forum ini kepada moderator Aina Maria. Baik, terima kasih saudari Alina. Saya kira satu permulaan yang cukup baik. Baiklah hadirin, berdasarkan isu-isu yang dikupas sebentar tadi, dapat saya simpulkan bahawa faktor utama berlakunya kes-kes cyber adalah disebabkan oleh kurang pengetahuan dan kesedaran maklumat tentang penggunaan teknologi dalam kalangan para pengguna. Tidak dinafikan dalam era globalisasi ini, rata-rata masyarakat mahukan informasi yang terkini dan mereka tidak mahu rasa ketinggalan menggunakan teknologi walaupun mereka tiada pengetahuan tentang teknologi moden ini. Seterusnya, kegiatan buli atas talian ataupun buli cyber berpunca daripada kecuaian pengguna internet sendiri. Hal ini kerana ada dalam kalangan para pengguna yang memuat naik gambar atau penulisan di media sosial tanpa unsur periksa. Apabila mereka tidak menyemak kandungan posting sebelum memuat naik, mangsa buli berkemungkinan telah mendedahkan perkara yang tidak sepatutnya seperti gambar peribadi ataupun ayat-ayat yang boleh mencetuskan buli. Seterusnya, dengan adanya kebebasan menggunakan media sosial, mereka lebih cenderung untuk mengakses kepada video-video ataupun gambar yang mempunyai unsur pornografi dan media sosial juga telah menjadi sumber utama untuk mereka kerana ianya mudah didapati dan mudah dikongsi pada bila-bila masa sahaja. Selain itu, email phishing juga boleh berlaku akibat daripada kecuaian pengguna yang mendedahkan kata nama dan juga kata laluan bagi akaun peribadi milik mereka. Para pengguna juga seharusnya berwaspada apabila menggunakan internet dan dinasihatkan agar menyemak email yang diterima daripada pihak-pihak yang tidak dikenali. Seterusnya, punca berlakunya isu berkaitan amalan pembelian atas talian ialah para pengguna tidak mengamalkan amalan pembelian barang atas talian dengan baik. Pertama, mereka tidak membaca maklumat, komen atau testimoni sebelum melakukan transaksi dan perkara ini menyebabkan mereka mudah ditipu oleh penjual. Dan seterusnya, ada dalam kalangan para pembeli yang leka dengan keselamatan dalam proses transaksi atas talian. Baiklah hadirin, seterusnya saya ingin mempersilakan saudari Aisyah Faradiana untuk mengupas tajuk ini berkaitan dengan idea ataupun cadangan untuk mengatasi kes-kes berkaitan aktiviti cyber. Silakan saudari. Okey, terima kasih diucapkan kepada moderator kita yang
penuh dengan semangat pada malam ini. Jadi hasil daripada penelitian peningkatan kes-kes jenayah cyber yang berlaku di Malaysia pada hari ini, terdapat beberapa orang kata idea ataupun pendapat yang boleh dijadikan sebagai inisiatif untuk meletakkan titik noktah kepada aktiviti keselamatan cyber ini. Jadi idea ataupun pandangan yang pertama yang paling penting adalah sinergi oleh polis Diraja Malaysia dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jadi dalam hal ini apa yang saya ingin cuba katakan adalah pihak PDRM itu sendiri dengan SKMM boleh mengerjakan satu reka bentuk dan ciri aplikasi mudah alih, orang kata, yang boleh meningkatkan kesedaran pengguna internet. Jadi secara umumnya aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna telefon bimbit ni ataupun pengguna gadget ni untuk mengetahui pelbagai kelemahan. Bukan hanya telefon lah, termasuk laptop ke gadget-gadget semua yang ada, untuk mengakses data, teks, gambar dan video di dalam gadget kita tersebut. Jadi melalui teknik yang dilakukan ini, SKMM boleh menganalisis data yang mereka perolehi itu untuk dilakukan sebagai operasi analisis. Jadi segala data-data ini boleh dikumpul melalui Instagram ataupun Facebook pengguna semua. Melalui Jabatan Analitik sedemikian, pihak PDRM dengan pihak PDRM ni akan boleh menjejak, orang kata boleh menjejaki lokasi jenayah yang melakukan cyber itu secara dengan mudah melalui virtual private network ataupun dalam bahasa Melayu yang dikenali sebagai internet protokol internet. Jadi segala pencurian identiti ataupun penipuan kad kredit bank yang seperti yang disebut oleh panel yang pertama kita tadi akan mudah dikenal pasti oleh pihak yang tersebut. Jadi itu idea yang pertama. Idea yang kedua yang boleh kita lakukan adalah dengan cara menguatkuasakan kempen dan amalan membantras jenayah cyber dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Maksudnya masyarakat juga perlu memainkan peranan dalam masalah ini, dalam isu aktiviti cyber ini, bukan sahaja pihak-pihak atasan. Jadi selari dengan budaya amalan yang diketengahkan oleh pihak kerajaan itu sendiri, tidak pasti jangan kongsi. Jadi pengguna ataupun masyarakat sekalian dinasihatkan untuk sentiasa memeriksa kesahihan sesuatu berita yang kita terima itu, sama ada palsu ke benar ke fakta ke tidak ke, di laman web, laman sesawan yang disahkan, iaitu sebenarnya .my. Jadi hal ini adalah bertujuan untuk mengelakkan penyebaran berita palsu ini dan buli cyber yang boleh mencetuskan, orang kata, keamanan dalam kalangan masyarakat. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau semua pengguna boleh memilih untuk menilai dahulu berita yang kita terima itu sebelum kita berkongsikan kepada ahli keluarga kita ataupun rakan taulan sekalian. Jadi langkah ketiga ataupun idea ketiga yang boleh kita lakukan adalah dengan menaik tarafkan sistem rangkaian dan mengemaskini sistem operasi gadget kita. Jadi sebagai pengguna juga, kita sendiri tu, kesedaran tu mestilah hadir dalam diri kita dengan cara kita boleh meminimumkan ancaman cyber itu dengan memastikan telefon kita ni, keselamatan data peribadi kita ni dijaga dengan tahap yang paling maksimum, semaksimum boleh. Jadi maksudnya saya, jika kita ni sekiranya menerima sebarang pautan ataupun mesej daripada nombor-nombor yang tidak dikenali, adalah dilarang keras untuk menekan ataupun orang kata memuat turun video itu secara orang kata tanpa melakukan periksa. Jadi saya rasa 3 langkah utama ini adalah sangat diperlukan untuk meminimumkan aktiviti cyber yang berlaku kepada kita. Jadi saya serahkan balik forum ini kepada moderator kita, Aina Marlia. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Saudari Aisyah. Ingat hadirin, dalam kita sibuk menggunakan internet, kita seharusnya berhati-hati, dan apabila kita tidak pasti, jangan kongsi kerana kita tidak tahu, mungkin hari ini atau esok kita mungkin menjadi mangsa jenayah cyber. Baik,
Hadirin, seterusnya saya persilakan Saudari Siti Nazirah Syafiee untuk berkongsi pandangan beliau dari segi perspektif undang-undang. Silakan Saudari. Okey, terima kasih moderator kita pada hari ini, Aina Malia. Okey, bagi akta-akta yang terdapat yang di Malaysia ini kita mempunyai 3, iaitu Akta Tandatangan Digital 1997, Akta Teleperubatan 1997, Akta Jenayah Komputer 1997. Ya, akta-akta ini ialah untuk mengawal dan mengurangkan penyalahgunaan teknologi komunikasi dan internet. Jadi dengan undang-undang cyber ini, ia dapat mengutuhkan dan keselamatan maklumat, keselamatan data kerajaan, kerahsiaan dan kesulitan maklumat, kesahan status transaksi atas talian, juga undang-undang dalam harta intelek. Jadi, untuk Akta Tandatangan Digital 1997, iaitu Akta 562, iaitu suatu akta yang mengadakan peruntukan untuk mengawal selia penggunaan tanda tangan digital serta peruntukan bagi maksud-maksud yang berkaitan, iaitu bertujuan untuk melancarkan urusan perdagangan secara elektronik. Okey, akta yang kedua iaitu Akta Teleperubatan 1997, iaitu Akta 564. Ia bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pengawal seliaan dan pengawalan amalan teleperubatan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya, iaitu merupakan amalan perubatan yang menggunakan audio, visual dan telekomunikasi data. Okay, untuk akta yang ketiga iaitu Akta Jenayah Komputer 1997, iaitu Akta 563, iaitu diperkenalkan bagi bertujuan untuk menyediakan peruntukan berkaitan dengan kesalahan jenayah dan penyalahgunaan komputer di Malaysia. Jadi jenayah komputer yang merupakan suatu jenayah buatan yang timbul kesan daripada peningkatan penggunaan komputer dan rangkaian komputer. Jadi kesalahan yang boleh bagi kita dikenakan undang-undang ini ialah dengan capaian tanpa kuasa di bawah Seksyen 3. Jadi kesalahan ini ialah berlaku apabila seseorang menyebabkan suatu komputer melaksanakan apa-apa fungsi dengan niat untuk mendapatkan capaian kepada mana-mana atur atau data yang disimpan dalam mana-mana komputer. Jadi, capaian yang diniatkan itu adalah tanpa kuasa dan beliau mengetahui tidak mempunyai kuasa sedemikian. Jadi, sesiapa yang melakukan kesalahan di bawah seksyen ketiga ini, jika disabitkan, ia boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi, yang kedua ialah capaian tanpa kuasa dengan niat untuk melakukan kesalahan di bawah Seksyen 4. Kesalahan ini berlaku apabila seseorang yang melakukan satu kesalahan yang disebut di dalam Seksyen ketiga yang saya sebut tadi, iaitu dengan niat untuk melakukan suatu kesalahan yang melibatkan kecurangan atau menyebabkan kecederaan sebagaimana yang ditakdirkan dalam Kanun Keseksaan, atau untuk memudahkan berlaku suatu kesalahan itu sama ada olehnya sendiri atau orang lain. Jadi sesiapa yang disabit kesalahan di bawah Seksyen 4 ini, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM150,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi Seksyen 5 iaitu mengubah kandungan komputer, kesalahan ini berlaku sekiranya seseorang melakukan apa-apa perbuatan yang dia tahu akan menyebabkan pengubah suaian tanpa kuasa atau kandungan mana-mana komputer. Jika ia disabitkan kesalahan, penalti yang dikenakan adalah denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, itu sahaja bagi akta-akta undang yang terdapat di Malaysia ini. Saya serahkan kepada moderator kita, Aina Malia. Baik, terima kasih Saudari Nazirah. Hadirin sekalian, undang-undang cyber adalah penting bagi mengawal tingkah laku para pengguna internet supaya tidak melampaui batas. Baiklah hadirin, seterusnya saya persilakan Saudara Ashraf untuk mengutarakan pendapat beliau sekaligus menyimpulkan
bual bicara kita pada hari ini. Silakan saudara. Baik, terima kasih Puan Moderator. Okey, pada saya lah. Untuk tambahan untuk idea tadi, kesedaran kepada pengguna. Kalau kita lihat, pada era sekarang ni, penggunaan gadget dan internet ni tak kira golongan usia. Daripada usia yang kecil pun dah pandai untuk akses internet dan gadget. Jadi kat situ, institusi pendidikan boleh mengaturkan satu program untuk mengalakkan positifkan minda pengguna ke arah penggunaan internet yang lebih bijak. Okey, yang keduanya adalah keselamatan dari segi penggunaan lah. Macam kita tahu sekarang ni banyak laman web perniagaan atas talian ni tumbuh macam cendawan. So mana yang mudah terpengaruh tu dinasihatkan agar lebih berhati-hati lah. Kesimpulan yang dapat saya lihat daripada aktiviti cyber ni adalah sebenarnya penggunaan internet ataupun cyber ni sebenarnya membantu kepada salah satunya ekonomi negara lah. Tapi penggunaannya tu, salah gunanya tu membawa kepada menjerumus kepada penyalahgunaan internet tu. Seperti jenayah-jenayah yang disebutkan sebentar tadi lah. Jenayah cyber, jenayah phishing, pornografi dan juga lain-lain lah. Okey, yang keduanya pemilihan rakan sebaya. Macam kita tahu, pengaruh rakan sebaya ni adalah titik permulaan pada satu aktiviti negatif. Macam mana kawan tu yang bawa pengaruh pada dia tu, macam itulah kita akan ikut dia. Jadi tu pemilihan rakan sebaya tu amat penting. Seterusnya berhati-hati dalam buat transaksi lah. Macam kita tahu ada certain tarikh ni dia buat jualan murah apa semua. So kita ni macam rasa teruja. So dari situ akan mulanya punca jenayah. Di situ nampak peluang kat situ. So pengguna dinasihatkan agar lebih berhati-hati lah menjalankan transaksi atas talian. Dan saya nampak ada side positif menggalakkan masyarakat ke arah budaya teknologi supaya kita ni maju ke depan. Macam dulu kan media macam bentuk fizikal, sekarang ni pun dah ke arah digital. So benda tu ada side yang baik lah kat situ. And then yang terakhir pemantauan daripada pihak berwajib lah. Macam kita tahu program aktiviti cyber ni bukan mengharapkan kepada masyarakat saja, pihak kerajaan saja. Semua pihak harus bekerjasama dalam banteraskan aktiviti cyber ni dari sebelum meningkat. Dan sekaligus dapat mengurangkan kadar jenayah lah, terutama dalam bidang aktiviti cyber ni. Sekian daripada saya, kembali kepada Cik Moderator. Baik, terima kasih saudara Ashraf. Hadirin sekalian, sesi wal bicara kita pada hari ini sudah hampir ke penghujung. Untuk itu, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli panel kita pada hari ini. Saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Sebelum itu, kita seharusnya mengikut tata tertib dalam melakukan sesuatu perkara supaya tidak melakukan kesilapan ataupun kesalahan yang boleh disabitkan dengan undang-undang. Kita juga sebagai pengguna tidak perlu tergesa-gesa untuk mengikut trend terkini dalam perkembangan internet, dan ingatlah, gunakan internet dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, sekian. Terima kasih. Terima kasih.